A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-7 insya-Allah. Dan macam biasa sebelum kita sambung, kita review apa yang kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya dan apa ada antara pengajaran daripada ayat yang lepas, supaya kita lebih jelas, lebih faham message yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Bayyinah. Okey, daripada awal lagi Allah beritahu antara pengajaran daripada ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah beritahu orang kafir, sama ada ahli kitab Yahudi dan Nasara ataupun orang-orang musyrikin yang tidak ada kitab, mereka tidak akan tinggal pegangan akidah mereka yang sesat sehinggalah datang pada mereka al-bayyinah, keterangan. Bayyinah di sini Allah huraikan dalam ayat yang kedua, iaitu Rasulullah, dan juga ulama mengatakan ia juga adalah kitab Allah, iaitu Al-Quran, yang juga disebut dalam ayat yang kedua. Rasulullah datang bukan dengan tangan kosong, lenggak-lenggok tanpa membawa apa-apa, tetapi membawa yatlu suhufan mutahharah. Jadi Bayyinah, Rasul dan Al-Quran. Jadi pengajaran untuk kita ialah Allah nak bagi tahu perangai manusia, selagi dia tak jumpa bukti yang nyata, dalil yang jelas, maka dia tak akan tinggal ke kesesatan. Itu bagi orang yang berfikiran waras, ulul albab. Tapi yang tak waras, datang keterangan yang nyata pun mereka akan tetap berpegang dengan akidah mereka. Sebab apa? Sombong. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah, iaitu setelah datang Bayyinah, setelah datang bukti nyata, mereka tetap menolaknya. Kerana apa? Sebab al-kibru, sombong. Kemudian Allah beritahu, Allah ulang sekali lagi, bahawa ahli kitab khususnya akan meninggalkan pegangan mereka yang sesat setelah datangnya keterangan yang nyata, dan ketika itu mulalah berlaku perpecahan. Sebab bukan semua yang akan ikut kebenaran. Bila datang kebenaran, segelintir ataupun sebahagian kecil ikut kebenaran, tapi sebahagian besar menentangnya. Maka secara sunnatullah, secara semula jadi, pasti akan berlaku perpecahan. Jadi perpecahan berlaku bukan sebab Bayyinah datang, bukan sebab Islam datang, bukan sebab Al-Quran, tak. Bayyinah, perpecahan berlaku ialah sebab kedegilan manusia untuk menerima kebenaran, kesombongan manusia untuk menolak kebenaran. Itulah punca perpecahan, bukan sebab Al-Bayyinah. Kemudian Allah beritahu yang Allah datangkan Bayyinah tu bukan satu benda yang berat, bukan satu benda yang besar. Hanya Allah minta mereka liya'budu, untuk menyembah Allah sahaja. Bayyinah mengajak mereka, memandu mereka untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba nafsu ataupun selain daripada Allah. Dan antara ibadat yang paling utama ialah solat dan zakat. Kalau solat, hubungan dengan Allah, dan kesan hubungan dengan Allah yang betul, dia akan membawa kesan kepada hubungan dengan manusia, iaitu suka berbuat baik kepada orang lain, sama ada melalui zakat, sedekah dan lain-lain. Kemudian Allah beritahu balasan. Ayat yang ke-6, Allah beritahu balasan orang-orang yang menolak kebenaran walaupun setelah datang Bayyinah. Allah berkata, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama ada ahli kitab ataupun orang-orang musyrikin, balasan mereka kalau mereka tetap degil dengan akidah mereka, pegangan mereka yang sesat, balasan mereka ialah setimpa dengan kedegilan mereka, iaitu mereka akan dimasuk dalam neraka Jahannam. Kemudian lagi azab ialah mereka kekal di dalamnya. Dan Allah kata itulah mereka ataupun makhluk yang paling buruk. Kita berhenti kat situ kan. Okey, saya nak sentuh sikit ayat yang ketujuh sebelum kita masuk ayat baru. Allah kata apa? Innal lazina Okey. Ada beberapa poin yang saya nak sentuh kat sini, iaitu pertama, bila Allah sebut orang kafir, Allah sebut ahli kitab dahulu. Barulah disebut musyrikin. Kita telah tahu apa perbezaan ahli kitab dengan orang musyrikin. Ahli kitab ialah orang yang ada kitab, iaitu daripada kalangan Yahudi dan Nasara. Kitab mereka Taurat dan Injil. Dan mereka tidak menyembah berhala. Mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Mereka tetap menyembah Allah. Cuma mereka sembah Allah dalam bentuk yang mereka fahamlah, iaitu Allah ada anak, ada dilahirkan. Adapun orang musyrikin tidak ada kitab dan mereka tidak menyembah Allah, sebaliknya mereka menyembah berhala. Ahli kitab juga mereka beriman dengan hari akhirat. Adapun orang musyrikin tak beriman. Ahli kitab beriman dengan Muhammad sebelum datang Muhammad. Orang musyrikin langsung tak beriman. Jadi kenapa Allah sebut ahli kitab dulu? Kalau tengok ciri-ciri itu, macam ahli kitab lebih baik daripada orang musyrikin. Sebab ahli kitab ada kitab, beriman dengan kitab, sembah Allah walaupun dalam bentuk Allah tu tiga, dan mereka juga beriman dengan Nabi Muhammad sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan beriman dengan hari akhirat. Tapi orang musyrikin langsung tak beriman dengan Allah, sembah berhala, tak beriman dengan Nabi Muhammad sama ada sebelum datang ataupun selepas kedatangan Nabi Muhammad, dan tak beriman dengan hari akhirat. Jadi antara dua ni seolah nampak macam ahli kitab lebih baik. Jadi adakah kerana itu Allah menyebut ahli kitab dahulu? Biasanya sebut lebih baik dulu ke yang paling teruk dahulu? Biasa kalau kita nak sebutlah antara yang jahat dengan yang paling jahat, biasa kita sebut yang mana dahulu? Tak sampai lagi soalan. Sebut yang mana dulu? Sebut yang paling jahat dulu ke ataupun yang kurang jahat? Dah sampai dah? Paling jahat. Ada bukti tak? Ada dalil tak? Yang kurang jahat mana? Sebenarnya dalilnya ialah apa yang kita baca setiap hari dalam surah Al-Fatihah. Allah sebut apa ni? Siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim, kemudian barulah waladhdallin. Jadi antara al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin, yang mana lebih teruk? Al-maghdubi alaihim, yang Allah murka. Yang dallin, sesat. Allah murka juga, tapi ciri-ciri utama sesat, bukan dimurkai.
Al-maghdubi alaihim sesat juga, tapi ciri-ciri utama mereka ialah Allah murka. Jadi antara dua, al-maghdubi alaihim lebih teruk. Kenapa? Sebab apa Allah murka? Sebab mereka dah berilmu tapi mereka tak ikut, sombong. Bila dah tahu tak ikut, Allah murka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah mencela termasuklah orang beriman yang berkata apa yang dia tidak buat. Dah tahu tapi tak buat. Kemudian adh-dhalim kurang sikit. Walaupun dia Allah murka juga, tapi sifat utama mereka sesat. Jadi yang mana Allah sebut dahulu, yang paling teruk. Di sini pun sama. Ahli kitab Allah sebut dahulu bukan sebab dia lebih baik. Tak, dia lagi teruk daripada orang musyrikin. Kenapa lagi teruk? Kan dia ada kitab. Dia ada kitab, kenapa lebih teruk? Patut okeylah sikit. Subhanallah. Pengajarannya apa? Allah nak bagi tahu, kadang-kadang yang ada kitab lagi teruk daripada yang tak ada kitab. Kenapa? Sebab sepatut dah ada kitab, dah ada panduan, dah ada petunjuk, sepatut dia akan jadi terbaik. Tapi lagi ada kitab, lagi baca Quran, lagi belajar, lagi tak ikut, itu lagi teruk. Jadi pengajaran untuk kita semua ialah bukan semua yang orang ada Al-Quran dia adalah yang terbaik. Bukan semua orang yang baca Quran, yang khatam, yang hafal, ada gelaran Al-Hafiz, bukan semua jadi orang terbaik. Bahkan Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, antara golongan pertama dicampak dalam neraka ialah orang yang ada Al-Quran, ada ilmu, tapi ilmu disalahgunakan untuk kepentingan diri, untuk mendapat habuan dunia. Maka kitab itu sedikit pun tak memberi kebaikan padanya, bahkan lagi menyesatkannya. Jadi yang ada kitab berhati-hati, yang baca Quran berhati-hati, yang belajar tadabbur Al-Quran kena lebih berhati-hati daripada yang tak belajar. Sebab mungkin yang belajar tadabbur Al-Quran boleh jadi lebih teruk daripada yang tak belajar langsung. Sebab tu Allah sebut dahulu. Okey, itu satu. Yang kedua, kata ahli tafsir, Allah sebut ahli kitab dahulu sebab orang musyrikin ni dia tak sembah Allah. Jadi itu hak Allah. Hak Allah, tak sembah Allah adalah hak Allah. Ahli kitab pula sifat utama mereka ialah menolak Nabi Muhammad. Ahli kitab sifat utama tolak Nabi. Bukan tolak Allah. Sebab dia beriman dengan Allah, cuma dia beriman dengan Allah yang dalam bentuk lain. Orang musyrikin sifat utama dia menolak Tuhan, bukan tolak Nabi. Sebab Nabi ni dari sebelum datang Nabi Muhammad lagi, orang musyrikin tak peduli pun. Mereka tak angkat pun siapa nak jadi Nabi, daripada siapa, mereka tak kisah. Tapi orang musyrikin dah percaya apa yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Ahli kitab dah percaya yang disebut dalam kitab mereka, Nabi yang akan datang adalah daripada kalangan mereka, dan mereka beriman. Dan mereka bersumpah lagi bahawa Nabi itu adalah Nabi mereka, dan mereka akan beriman. Tengok-tengok bila datang mereka tak beriman. Jadi ahli kitab lebih kepada hak Nabi, dan orang musyrikin lebih kepada hak Tuhan. Jelas Habis kenapa Allah dahulukan ahli kitab? Sebab Allah nak meraihkan ataupun nak membalas. Disebut dalam tafsir Allah nak membalas kebaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bila orang cela dia, bila orang baling batu pada dia, itu hak dia. Jadi bila orang menyentuh hak dia, dia tak kisah. Sebab tu bila dibaling batu, bila diletak isi perut unta, bila dia hala keluar daripada kota Mekah, Nabi buat apa? Nabi tak doa keburukan pada orang tu. Bahkan Nabi doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat pada mereka sebab mereka belum mendapat ilmu, belum mengetahui. Jadi bila hak Nabi tak doa buruk kepada orang yang mencelanya. Tapi bila hak Tuhan, melibatkan hak Tuhan, contoh dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, peperangan itu menyebabkan Nabi dan sahabat solat asar lambat sampai habis waktu. Maka melewatkan solat asar itu hak Allah. Maka Nabi doa. Nabi doa apa? Ya Allah, penuhilah perut-perut mereka
dan kubur mereka dengan api neraka. Tengok Nabi doa berat. Bila tu? Bila melibatkan hak Allah. Melewatkan salat hak Allah, maka doa Nabi lain. Tapi kalau melibatkan hak Nabi, orang baling batu, Nabi doanya lembut. Ya Allah, bagilah hidayah pada mereka. Boleh faham? Jadi kalau dia dari sudut Nabi, kalau hak Tuhan dengan hak Nabi, Nabi utamakan hak Allah. Jangan sentuh bab Tuhan, termasuk melewatkan solat. Doa Nabi berat. Tapi kalau kamu nak kutuk aku, nak maki aku, nak baling batu, tak ada masalah. Sebab itu hak aku bukan hak Tuhan. Maka doa Nabi lembut. Okey? Jadi siapa yang melewatkan, siapa jadi sebab ataupun penyebab orang tu lambat solat, ini dia melibatkan hak Allah. Jadi orang tu sepatutnya maknanya dia buat satu perbuatan syaitan dan perbuatan orang kafir. Sebab hanya syaitan dan orang kafir sahaja yang menjadikan orang Islam lambat solat ataupun tak solat. Okey? Jadi bila Nabi antara hak dia dengan hak Tuhan, Nabi dahulukan hak siapa? Hak Tuhan. Jadi jangan sampai mengganggu solat Nabi. Sebab itu hak Tuhan. Tapi kalau kamu nak maki aku, nak kata gila, nak baling batu, okey, tak ada masalah. Maka Allah nak balas kebaikan Nabi tu dengan Allah terbalikkan. Di sini orang musyrikin dia tak sembah Allah, dia sembah berhala, itu hak Allah. Ahli kitab pula dia mengambil hak Nabi, iaitu dia tidak hormat Nabi, tidak terima Nabi sebagai Rasul. Maka Allah dahulukan hak Nabi daripada haknya. Bila apa? Allah terbalikkan. Kalau Nabi dahulukan hak Allah daripada hak dirinya, maka Allah nak balas, maka Allah balas iaitu dengan mendahulukan hak orang yang menolak Nabi, iaitu ahli kitab, daripada orang yang tidak sembah Allah, iaitu orang musyrikin. Boleh faham? Itu antara sebab kenapa Allah dahulukan ahli kitab daripada orang musyrikin. Ada dua sebab. Pertama, saya sebut tadi, sebab ahli kitab ni yang paling jahat, yang paling teruk. Walaupun dah ada kitab, ada ilmu, tapi masih tak boleh terima al-bayyinah, keterangan. Ada pun orang musyrikin, kalau dia nak tolak kebenaran pun tak apa, bukan tak apa, tapi lebih ringan. Sebab dia tak pernah pun beriman pada Nabi, sama ada sebelum kedatangan Nabi ataupun selepas. Okey? Kemudian Allah nak beritahu juga dalam ayat ini, orang yang kafir sama ada ahli kitab ataupun musyrikin, balasannya apa? Api neraka. Allah sebut dua, satu khalidin, satu kekal. Neraka kekal. Yang kedua, syarrul bariyah, makhluk paling jadi kita kena tadabbur, kena tengok apa yang Allah nak begitu balasan kepada dua golongan ni, sama ada ahli kitab ataupun orang musyrikin. Apa balasannya? Bukan setakat neraka yang kekal, tapi Allah beritahu inilah makhluk yang paling buruk. Jadi al-bariyah kita dah sebut minggu lepas. Al-bariyah daripada al-bari, daripada perkataan al-bari. Ada disebut dalam surah Al-Hasyr ayat 24 kan? Al-Khaliqu Al-Bari Al-Musawwir. Surah Al-Hasyr. Jadi Al-Bari salah satu nama Allah daripada perkataan Al-Bariyah. Al-Bariyah mana? Makhluk. Kalau Al-Bari, pencipta. Al-Bariyah makhluk, Al-Bari pencipta. Sama juga. Al-Khaliq pencipta, makhluk yang dicipta. Jadi apa beza Al-Khaliq dengan Al-Bari? Ada satu lagi Al-Musawwir. Apa beza? Al-Khaliq adalah yang merangka. Yang merangka, yang merancang, yang menentukan. Contoh Allah nak jadikan manusia ni sekian, berapa ramai, bangsa apa. Kemudian Al-Bari, Allah jelmakan apa yang Allah rangka. Macam Al-Khaliq tu plan.
Al-bari dah menjadi dalam bentuk. Al-musawwir bentuk dia, pattern dia. Yang ni tinggi, yang ni rendah, yang ni kulit dia cerah, yang ni kulit gelap, yang ni mata dia sepet, yang ni mata biru. Jadi tiga, satu Al-Khaliq, kerangka dia. Al-bari, Allah jelmakan apa yang Allah rancang dalam bentuk. Kepada Al-musawwir, design dia, pattern dia. Okey? Jadi yang Allah nak bagi tahu kepada orang yang kafir ada dua. Satu, balasan mereka neraka kekal. Yang kedua, Allah nak bagi tahu itulah makhluk yang paling buruk. Jadi sekarang Allah nak bagi tahu, biasa kita siapakah ataupun makhluk apakah yang kita anggap dia paling buruk, yang paling teruk? Kalau orang tanya kita lah, apa makhluk Tuhan yang paling buruk, yang paling teruk ataupun yang paling jahat? Kita jawab apa? Saya bagi jawapan objektif. A, khinzir. B, anjing. C, COVID-19. Yang keempat, apa dia yang keempat? Dajjal. Apa dia? Dajjal Fir'aun. Tengok jawapan dia tak sama dengan Al-Quran. Allah tak kata Fir'aun paling teruk. Allah tak kata syaitan paling teruk. Allah tak kata. Jadi jawapan kita, mulut kita baca Quran, tapi jawapan kita, cara kita berfikir tak sama dengan Quran. Cuba tunjuk pada saya satu ayat yang Allah kata Fir'aun paling teruk. Tak ada. Syaitan paling teruk. Tak ada. Tak ada. Yang ada ialah orang yang kafir. Sama ada dia Fir'aun ke, nama syaitan ke, nama Muhammad ke, nama Ali ke. Sebab tu Allah kata yang paling neraka paling bawah siapa? Bukan Fir'aun. Bukan syaitan. Yang neraka paling bawah siapa? Yang bernama Abdullah bin Ubay. Namanya nama Arab. Dan maknanya hamba Allah. Sebab apa dia neraka paling bawah? Sebab dia syarrul bariyah. Dia makhluk yang paling jahat. Jadi bahasa Al-Quran Allah tak sebut nama. Kalau sebut nama yang paling jahat, makhluk paling teruk, Fir'aun. Kita lega. Tak mungkin kena pada aku. Yang paling jahat, syaitan. Kita lega. Tak kena pada aku. Tak. Bahasa Al-Quran nak bagi pengajaran pada semua. Maka Allah tak sebut nama. Ataupun Allah tak tentukan siapa. Yang Allah sebut sifat. Siapa ada sifat ni, dia tak beriman dengan Allah, dialah makhluk paling jahat. Walaupun namanya Islam, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia selalu ikut kelas tadabbur. Kalau ada sifat ni, dia paling jahat. Munafik. Cuba tengok surah Al-Anfal ayat 22. Surah Al-Anfal ayat 22. Okey. Apa dia? Al-Anfal ayat 22. Inna syarrad dawab indallah as-summu al-bukmu allazi la
Surah Al-Anfal 22 ayat 22. Cuba tengok sekarang kita nak kenal siapakah makhluk yang paling buruk. Tadi kita jawab Firaun, siapa ni? Syaitan, ada kata munafik, ada kata Abdullah bin Ubay. Bila kita sebut nama, dia kurang tepat cara Al-Quran. Sebab Quran sebut sifat. Kenapa? Sebab bila ada sifat ni semua orang ada. Semua boleh berlaku. Makhluk yang paling buruk walaupun namanya Islam. Walaupun dia selalu membaca Al-Quran. Okey? Cuba kita terjemah ayat ni. Inna, sesungguhnya syarra. Syarra apa dia? Sama lah ni. Yang tadi. Syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Dia sama juga. Syarr. Tapi di sini Allah guna ad-dawab. Kalau bariyah makhluk. Kalau dawab, yang melata, yang bergerak. Jadi antara binatang ataupun antara makhluk Allah yang bergerak di atas muka bumi, yang paling teruk bukan khinzir, bukan anjing. Tapi Allah kata apa? Di sisi Allah, pertama as-semmu, pekak. Yang kedua, bisu. Yang ketiga, tak berakal. Jadi makhluk yang paling buruk dibanding dengan semua ialah ni, yang ada sifat ni pekak, bisu dan tak berakal. Apa maksud pekak? Pekak ialah orang yang bila dengar kebenaran dia tak buat, dia tak faham, ataupun dia faham tapi tak ikut. Jadi Allah kata mereka itu adalah pekak. Berapa ramai yang baca Quran tapi tak faham. Sebab tu Allah sebut sifat dalam sifat ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan Allah kata apa? Allazina, ayat 73. Iza zukiru rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyanan. Surah Al-Furqan ayat 73. Allah kata apa? Allah puji sifat ibadur rahman. Orang hamba-hamba Allah yang betul-betul taat pada Ar-Rahman, Allah yang penyayang. Apa dia? Antaranya, bila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhiru, mereka tidak tunduk ke atas ayat itu dalam seperti orang buta. Makna dia tidak tunduk seperti orang buta. Apa makna? Orang pekak. Dia tidak seperti orang pekak. Bila dengar faham, terus dia sami'na wa ta'na. Bila jumpa ayat sejadah, terus dia faham, terus dia tunduk, tidak sombong. Maknanya kalau dia baca ayat Quran ataupun dengar dan dia faham tapi tak ikut, dia seperti orang pekak. Bila dah pekak, masuk syarrul bariyah. Jadi ciri-ciri makhluk yang paling buruk apa dah? Satu, pekak. Dengar Quran tak faham. Kalau faham pun tak buat, pekak. Ni sifat ni akan kena semua orang. Bukan Firaun, bukan syaitan, bukan munafik sahaja. Yang kedua, bisu. Bisu ialah bila bercakap, dia tak cakap benda yang benar. Cakap je, macam-macam dia cakap, tapi tak ada kebenaran. Al-Quran pun tak ada, dalil-dalil daripada hadis sahih pun tak ada. Yang dia cakap ialah pendapat dia, pendapat orang, kata orang tu, kata orang ni, dan lagi teruk dia mengata orang. Ini orang Allah sifatkan bisu. Ini boleh termasuk makhluk yang paling buruk. Kemudian yang ketiga, la ya'qilun, tak berakal. Jadi kalau sambah dalam surah Al-Furqan, satu lagi umyanan. Umyanan buta. Buta. Buta ni makna apa? Bila dia tengok kebesaran Allah,
Kalau tengok makanan, terkejut. Hoi, sedapnya, nampak cantiknya. Dan sampai tahap apa? Bukan tertarik, tapi dia akan beli, dia akan order. Walaupun mahal. Tapi bila tengok makanan tu datang daripada apa? Puncanya, sumbernya, dia tak rasa langsung kebesaran Allah. Ni Allah kata macam buta lah. Dia tengok bangunan terkejut, tapi tengok langit yang lagi hebat daripada bangunan, tak rasa apa-apa. Allah kata macam orang umyanan, buta. Okey? Dan Allah jelaskan lagi dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 179. Benda-benda macam ni, biasa kita dengar, tapi kadang-kadang kita tak rasa Allah menuju pada kita. Ayat ni menuju pada kita, ayat ni nak menegur kita. Kita tak rasa. Jadi saya nak tekankan supaya kali ni kita betul-betul rasa. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin kan? Lahum la yafqahuna. Satu. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum la biha. Kan? Kemudian Allah kata apa? Ulaika kal an'am balhum adallu. Okey. Cuba kita tadabbur. Walaqad, demi Allah, pasti sesungguhnya, zara'na kami telah sediakan ataupun kami telah penuhkan di Jahannam, untuk neraka Jahannam, siapa? Kasiran, ramai, minal jin, daripada jin dan manusia. Jadi spesies yang akan masuk neraka dua je, jin dan manusia. Khinzir tak ada, anjing tak ada, kucing tak ada. Walaupun kat dunia kita anggap anjing lah binatang yang paling hina, khinzir yang paling jelek kan. Siapa kecoh kalau ada babi ke masuk dalam kawasan taman kita, kecoh. Sampai masuk masjid pun dia tukar kapet tu kan. Tapi kadang-kadang orang yang tak masuk masjid lagi hina daripada babi yang masuk masjid tu. Jadi Allah kata, kami masukkan neraka Jahannam jin dan manusia sahaja. Apa sebab mereka masuk neraka Jahannam ni? Apa sebab? Pertama, lahum qulubun, mereka ada hati, ada akal, tapi la yafqahuna biha, tapi mereka tak berfikir, tak guna akal untuk memikirkan maksud ayat Al-Quran, tak guna akal untuk memikirkan kebesaran Allah, tak guna akal untuk mengambil pengajaran apa saja yang berlaku di dalam kehidupannya. Yang dia tahu nak makan apa, nak tinggal macam mana, nak berjalan ke mana, nak kerja apa, nak dapat duit banyak, itu je dia tahu. Tapi siapa mencipta dia, siapa bagi rezeki, siapa nak macam mana nak taat pada Tuhan yang memberi rezeki, dia tak fikir. Ini sifat pertama, la
lahum qulub la yafqahun. Itu nombor 3, tak berakal. Yang kedua, walahum a'yunun. Bagi mereka ada mata, tapi mereka tak melihat. Tengok Quran macam tengok akhbar bahasa Urdu. Baca je tapi tak tahu apa maksud dia. Yang dia tahu ialah hujung surah ataupun hujung Al-Quran untuk khatam. Jadi mereka tak melihat kebenaran Allah dengan mata. Yang ketiga, bagi mereka ada telinga. Bila diberi peringatan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak terkesan, tak melekat di hati dia. Dah 20 kali dapat peringatan, dah bertahun-tahun dengan pergi kelas agama, kelas tadabbur dan sebagainya, tapi la yasma'un, dengar macam tak dengar. Maka Allah simpulkan, siapa yang ada 3 sifat ni, ada akal tak berfikir, ada mata tak melihat kebenaran, ada telinga tak dengar kebenaran, Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka tu seperti binatang ternak. Kambing, lebih teruk pada kambing. Bahkan Allah kata balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Apa maksud lebih sesat ni? Yang ni yang Allah kata dalam surah yang kita belajar ni, syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat. Di sini Allah kata manusia yang ada 3 sifat ni lebih teruk daripada binatang. Mana paling jahat lah. Kenapa mereka lebih teruk daripada binatang? Sebab binatang ni, kadang-kadang bila dia ajak, dia tahu, dia kenal tuan dia. Kadang-kadang burung bila dia ajar, terbang jauh, dia balik ke sarang dia, dia balik rumah dia. Dia kenal juga tuan dia. Kambing, kadang-kadang dia ajar, kenal juga balik ke rumah dia. Tapi manusia yang ada akal, yang boleh pusing satu dunia tapi tak kenal pencipta dia, maka mereka lebih teruk daripada, kadang-kadang ada orang bela kucing sampai 2-3 jam satu hari, sampai beratus-ratus habis untuk bagi makan kucing. Tapi dan sampai kucing tu kenal rumah dia, sampai kucing tu kenal tuan dia, tapi yang bela kucing tak kenal Tuhan dia, maka dia lebih teruk daripada binatang. Jadi bila kita huraikan maksud makhluk yang paling teruk, makhluk yang paling jahat, baru kita rasa mungkin aku ada sifat-sifat itu. Sebab aku lama ni baca Quran tak faham. Macam ada je. Dengar, tengok kebesaran Allah, tengok langit, tengok sekarang COVID-19, kebesaran Allah. Orang tak takut pada Allah tapi takut pada COVID-19. Orang berhati-hati, macam-macam langkah dia ambil. Nak mengelak daripada COVID, tapi dosa dia tetap buat juga. Dalam rumah pun masih buat dosa. Jadi akhirnya, semua yang Allah takdirkan tak menjadikan dia kenal Tuhan. Sebab apa? 3 alat ni dah rusak dah. Akal dia, mata dia dan telinga dia. Jadi semoga kita tak termasuk dalam kumpulan yang syarrul bariyah, yang syarrul dawab indallah. Okey? Habis. Sekarang kita pergi pada ayat ke-7. Setelah habis Allah sifatkan orang yang seburuk-buruk makhluk dan tempatnya dalam neraka yang kekal, Allah sebut pula sebaliknya. Allah sebut pula sebaliknya, iaitu innal lazina allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Allah tak sebut nama, Allah sebut sifat. Kalau ada dua ni, beriman dan beramal soleh, maka Allah kata ulaika, itulah mereka khairu, sebaik-baik al-bariyah, makhluk. Subhanallah. Tengok rupa-rupanya nak jadi makhluk yang terbaik di sisi Allah bukan susah pun. Dia tak perlukan kos, dia tak perlu bekerja keras, dia hanya perlu beriman dan beramal soleh je. Tapi nampak macam mudah, tapi cabarannya besar. Kenapa? Sebab semua amal soleh
Sebagaimana kita belajar sebelum ni, ibadat ialah apa yang Allah suka, apa yang Allah redha. Dan Allah jadikan semua yang Allah suka, yang Allah perintah pada manusia, semua nafsu manusia tak suka. Itu cabarannya. Jadi bila nafsu tak suka, perintah Allah yang mudah pun menjadi susah. Kadang-kadang nak sebut zikir subhanallah wa bihamdi, sekali sehari pun tak terkeluar. Tapi mengumpat setengah jam, lancar je. Sebab apa? Nabi kata, hufati al-jannatu bil makarih. Amalan yang membawa ke syurga penuh dengan benda yang tak disukai oleh nafsu. Walaupun simple, mudah, ringan, tapi nafsu sentiasa tak suka. Dan wahufatin nar bisyahawat. Manakala amalan yang membawa manusia ke neraka dipenuhi dengan selari dengan nafsu syahwat. Jadi semua yang dosa tu nafsu suka. Sebab tu mudah, walaupun sebenarnya susah. Okey? Jadi nak jadi manusia yang paling baik, makhluk yang paling baik di sisi Allah, tak perlukan duit sebenar. Tak perlu jadi kaya. Perlu hanya beriman dan beramal soleh. Sebab itulah pemuda Kahfi, dia nak jadi manusia terbaik di sisi Allah, dia tak ada duit pun. Bahkan duit pun dia tinggal, harta pun dia tinggal. Sebab apa? Syarat nak jadi khairul bariyah bukan kaya, bukan ada duit, bukan rumah besar. Bahkan tempat tinggalnya dalam gua je, tapi dia telah layak menjadi khairul bariyah. Hajar duduk tengah padang pasir, lagi teruk, gua pun tak ada, rumah pun tak ada, semua tak ada, tapi dia menjadi khairul bariyah. Sebab apa? Sebab dia beriman dan beramal soleh. Nabi Muhammad, Nabi kita, dihalau keluar daripada kota Mekah dan terpaksa bersembunyi dalam gua. Walaupun dia manusia paling mulia, tapi terpaksa lari, jadi macam pelarian. Dan duduk dalam gua 3 hari 3 malam. Tapi dia adalah khairul bariyah. Sebab apa? Cukup syarat, beriman dan beramal soleh. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Sampai dia lari daripada Mesir pergi ke Syam. Dan sampai jumpa wanita yang sedang bagi minum pada kambing. Sebab apa? Takut dibunuh oleh Firaun. Kemudian lepas tu dikejar lagi oleh Firaun ke laut. Takut dibunuh oleh Firaun. Tapi dia adalah khairul bariyah. Sebab memenuhi syarat beriman dan beramal soleh. Jadi nak jadi khairul bariyah, sebenarnya semua orang layak. Orang miskin layak, orang kaya layak, pemimpin layak, rakyat bawah pun layak. Jaga pun layak. Bahkan Bilal yang hanya kerja tukar azan je, tapi dia menjadi khairul bariyah. Jadi jangan kita salah pilih. Kejar-kejar dunia akhirnya jadi syarrul bariyah dan masuk neraka. Kejarlah apa yang di sisi Allah supaya akhirnya kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia kita tak mulia, kita tak diangkat pun, kita tak disebut pun nama, tapi di sisi Allah adalah khairul al-bariyah. Okey? Saya nak sebut antara ciri-ciri nak jadi manusia yang terbaik. Sebenarnya banyak Allah sebut. Allah sebut dalam Quran dan Nabi pun sebut dalam hadis-hadis yang sahih, banyak sangat yang menunjukkan bahawa semua orang layak dan mampu untuk menjadi manusia yang terbaik. Antaranya Nabi kata apa? Itu makhluk paling buruk ini paling baik. Satu, saya bagi bukan ikut tertib ni, bukan ikut tertib. Allah sebut apa dalam Quran? Wa man ahsanu minallahi dalam surah Yusuf kan? Wa man ahsanu minallahi qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah perkataan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang paling baik ucapannya, paling baik kerjayanya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Jadi kalau nak jadi khairul bariyah, jadilah pendakwah. Sebab itulah orang paling mulia iaitu Nabi Muhammad, kerja utama dia ialah al-balagh, menyampai je. Kerja yang paling mulia ialah menyampaikan ilmu, menunjuk orang jalan kebenaran. Jadi kalau nak jadi makhluk yang paling mulia, jadilah pendakwah. Yang kedua, jadi apa? Orang yang
belajar Al-Quran dan mengajar. Hadis Nabi sebut dalam satu hadis sahih kan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita dah belajar ni tadabbur. Orang beriman adalah khairul bariyah, tapi kita tak ada usaha. Yang kita nak jadi ialah yang terbaik di sisi manusia. Apa dia? Paling banyak harta, paling tinggi pangkat, paling besar rumah, paling mewah, kereta paling mahal. Tapi mulut kita baca Allah puji orang lain, yang kita cari yang lain. Jadi tak sama mulut dengan perbuatan kita. Sebab tu orang yang paling hebat ialah orang yang apa yang dibaca dalam Quran itu yang diamalkan. Bahkan Nabi kata sebaik-baik generasi ialah generasi aku. Kenapa? Sebab semua para sahabat, apa yang mereka baca dalam Quran itu yang mereka praktiskan dalam kehidupannya. Sehingga Nabi kata akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan kalau nak tengok Al-Quran bergerak di mana-mana, tengoklah sahabat. Di pasar, di jalan raya, di atas kenderaan, ketika bergaul dengan keluarga, ketika bergaul dengan musuh, nak tengok akhlak Al-Quran, tengoklah mereka. Jadi itulah manusia yang terbaik. Jadi Nabi kata sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran, tapi tak cukup dengan belajar dan mengajarnya. Tapi sebelum mengajar dia kena amalkan. Okey, ni peluang bulan Ramadan ni. Nak jadi orang terbaik, makhluk yang terbaik ialah bacalah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran dan praktiskan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, paling banyak memberi kebaikan pada orang. Nak jadi khairul bariyah, bukan paling banyak solat, bukan paling banyak umrah, bukan paling banyak berzikir beribu-ribu, selawat pun puluh-puluh ribu. Tak. Yang khairul bariyah, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling Allah suka ialah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Tengok yang kita baca Quran lain, yang kita buat lain. Yang kita buat apa dah? Paling banyak bagi manfaat pada aku dan keluarga aku. Bukan khairul bariyah. Jadi ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dan kemudian Nabi huraikan dalam hadis tu, orang yang paling banyak, orang yang paling Allah sayang, makna makhluk terbaiklah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Kemudian Nabi huraikan, apa dia antaranya? Dia menggembirakan kawan dia. Itu nak gembirakan kawan, kadang-kadang tak perlu dengan duit, kadang-kadang dengan nasihat, kadang-kadang dengan kita bagi ilmu, dia gembira. Maka kita insya-Allah akan termasuk golongan makhluk yang terbaik. Yang kedua, Nabi kata, kamu hilangkan musibah yang menimpa dia. Kalau dia miskin, kalau dia lapar, hilangkan kelaparan. Kalau rumah dia bocor, baiki rumah dia. Kalau rumah dia tak ada air, bina perigi. Semua tu adalah ciri-ciri makhluk yang terbaik. Termasuklah Nabi kata, kamu selesaikan hutang orang. Sebab hutang ni salah satu musibah yang besar, sampai ada orang bunuh diri sebab terikat dengan hutang. Jadi kalau kita boleh selesaikan hutang orang, kita akan dapat ciri-ciri khairul bariyah. Tengok, Nabi nak ajar kita, kamu ingat kamu solat malam lagi, baca Quran pun banyak, pergi kelas tadabbur pun setiap minggu, tapi bila bak nak bantu orang, kamu kedekut, mana kamu bukan khairul bariyah, walaupun mulut kamu sentiasa baca Al-Quran. Jadi khairul bariyah, yang paling banyak, lagi banyak orang dapat manfaat daripada kita, lagi baik nilai kita di sisi Allah. Dan lagi orang tak dapat manfaat daripada kita, lagi teruk kita di sisi Allah. Okey? Kemudian yang keempat, paling baik. Apa dia lagi? Nabi sebut dalam satu hadis, khairukum li ahli. Paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau nak jadi makhluk yang terbaik juga, kadang-kadang tak perlu keluar, duduk dalam rumah aja. Jadilah orang terbaik pada keluarganya. Dari segi nasihat, dari segi panduan, dari segi contoh tauladan. Jadi kalau dia jadi orang terbaik pada keluarga, insya-Allah
Itu antara ciri-ciri khairul bariyah. Dan sebenarnya banyak lagi. Saya tak sebut ya. Cukup kalau kita dapat buat antara 2, 3, 4 benda ni, insya-Allah kita tadabbur Al-Quran. Tapi kalau kita dah belajar, dah tadabbur tapi tak buat 3, 4 benda ni, maka sebenarnya kita belum tadabbur. Kita hanya setakat tafsir ataupun faham Al-Quran saja. Tapi belum tadabbur. Tadabbur yang mesti berakhir dengan amalannya. Mesti berakhir dengan praktikalnya. Okey? Kemudian Allah sebut, apa balasan ni? Makhluk yang paling baik. Kalau makhluk paling jahat, neraka kekal. Okey, kalau makhluk paling baik, apa balasannya? Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi rabbihim, pencipta mereka. Balasan mereka, siapa ni? Balasan siapa ni? Makhluk yang paling baik. Siapa makhluk paling baik? Yang ni, yang beriman, beramal saleh dan ada ciri-ciri ni. Maka balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Allah sebut balasan ni banyak. Kadang-kadang balasan di sisi manusia. Manusia pula ada balasan dari suami, ada balasan daripada ibu bapa, ada balasan daripada bos, ada balasan daripada pemimpin. Tapi yang Allah nak bagi tahu, balasan orang beriman bukan daripada manusia. Dia daripada Tuhan. Jadi kalau daripada Tuhan, Tuhan pula pencipta langit dan bumi, maka pastilah balasan itu terlalu hebat. Sebab Tuhan yang boleh mencipta langit dan bumi, Tuhan yang boleh mencipta segala-gala, takkanlah Tuhan bagi rumah banglo biasa saja. Takkanlah Tuhan bagi seorang isteri je. Okey, apa balasannya? Jannat. Surga. Surga apa ni? Adnin. Adnin apa makna? Adnin dalam bahasa Arab ialah muqim, iaitu surga yang kekal. Kekal ni maksudnya itu pun nikmat sebab ada surga tapi tak kekal. Jadi akhirnya kita tak seronok berada dalam surga. Kenapa? Sebab memikirkan satu hari kita akan keluar. Jadi akhirnya tak seronok lah. Macam kita duduk dalam rumah banglo kan. Seronok je, tapi bila ingat kematian jadi tak seronok. Jadi Allah sebut adnin, iaitu dia mukim kat situ. Okey, apa lagi nikmat dalam surga? Tajri, sentiasa mengalir. Tajri dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' menunjukkan sentiasa. Berapa lama ni sungai di surga mengalir? Adakah sama dengan sungai di dunia? Sungai dunia kadang-kadang mengalir, kadang-kadang tak. Kadang-kadang jernih, kadang-kadang keruh. Tapi Allah kata sungai di surga tak sama. Sebab apa? Dia sentiasa tajri, mengalir. Dan mata manusia ni, mata manusia yang mana lebih tenang, yang mana lebih menyejukkan hati? Dia tengok sungai mengalir ke ataupun sungai tak mengalir? Pastilah dia akan tengok sungai yang mengalir, lebih menenangkan jiwanya. Jadi Allah nak bagi tahu sungai dalam syurga mengalir 24 jam sampai bila-bila. Mengalir di mana pula? Tempat mengalir di mana? Min tahtiha, dari bawahnya. Anhar, sungai-sungai. Mana bukan satu sungai. Jadi Allah nak bagi tahu nikmat dalam syurga. Kalau saya kata ada satu banglo, harga dia murah dan besar selesa, dan ada sungai, tapi sungai tu ada 4 km. Kita kata tak ada faedah lah sungai macam tu sebab jauh. Sebab tu Allah nak bagi tahu sungai dalam syurga bukan jauh. Tak perlu pergi ke satu tempat. Tapi sebaliknya mengalir di bawahnya. Di bawah apa ni? Ulama mengatakan sama ada dia mengalir di bawah pokok, dan pokok tu depan istana kita dalam syurga, ataupun mengalir di bawah istana tu. Jadi tak payah keluar rumah. Nak sungai, nak tengok sungai dalam rumah, wallahu alam, mungkin lantai boleh terbuka automatik ke. Bila kita teringin dia nak terjun, dia terbuka lantai, wallahu alam. Mengalir di bawahnya. Berapa sungai ni? Sungai pula adalah sentiasa mengalir, adalah dekat. Kemudian Allah beritahu bukan satu sungai, ada 4 jenis sungai. Arak,
madu, susu dan air yang tidak keruh. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Allah sebut jenis-jenis sungai. Kemudian khalidina. Nikmat seterusnya mereka kekal. Tengok. Syurga ni tak akan jadi nikmat. Syurga dah nikmat. Tapi bila tak kekal, dia tak jadi nikmat. Sebab itulah Adam tertipu dengan iblis sebab apa? Sebab perkataan khuldi ni. Sebab manusia bila duduk dalam nikmat, dia nak satu lagi nikmat yang lebih nikmat daripada syurga, iaitu nikmat kekal. Sebenarnya nikmat kekal lebih besar daripada nikmat syurga. Sebab itulah Adam boleh tertipu bila syaitan iblis menipunya dengan perkataan apa? Hal adullukum ala syajaratil khuldi. Syaitan guna perkataan apa ni? Khuldi ni khalidin, daripada khalidin. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu pokok yang kalau kamu makan, kamu khalidina, kekal. Menunjukkan apa tu? Kekal adalah satu nikmat yang lebih besar daripada syurga. Kalau tak, macam mana Adam boleh tertipu? Ya, macam mana kita tak teringin nak kekal dalam syurga? Sebab dalam syurga tak payah bekerja, tak payah keluar rumah, tak payah nak makan apa ke, nak apa-apa, terlintas terus datang kat depan. Tak payah masak, tak payah menunggu, semua on the spot, masa tu datang. Allah sebut dalam surah Fussilat. Wa fiha ma (31) Surah Fussilat ayat 31. Allah kata apa? Ayat ni panjang saya ambil bahagian ujung je. Fiha, dalam surga tu, yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai. Apa lagi nikmat? Ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang kamu ingin. Kamu teringin apa je, terus ada kat depan. Sekarang kita dalam tempoh PKP kan, nak pergi kedai tak boleh. Tapi ada kelebihan apa? Delivery. Tapi kena order dan kena tunggu dan kena bayar. Yang ni dalam syurga ni tak payah order, tak payah tunggu, tak payah bayar. Bahkan Allah kata terlintas je sampai kat depan dan siap, tak payah bayar. Maka sebab itulah Adam tertipu. Seronoknya kalau dapat duduk kekal selama-lama, tak payah bekerja, nak makan apa, nak buat apa, semua ada tanpa keluarkan duit dan tanpa berpeluh pun. Maka akhirnya Adam makan pokok tu dan akhirnya dia keluarkan daripada syurga. Jadi Allah nak bagi tahu syurga satu nikmat, yang kedua nikmat lagi besar daripada syurga apa? Kekal. Kekal. Bila sebut kekal, maksud sebaliknya pada? Ada ayat ni satu lagi. Satu yang kamu ingin, tashtahi. Yang kedua ma tad'un, yang kamu minta. Jadi dalam syurga ada dua, satu teringin, terlintas pun dapat. Yang kedua, yang minta. Jadi kalau yang teringin dapat, yang minta lagi dapat. Yang minta ni mungkin ada special ke? Wallahualam. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kekal dalamnya abadan. Abadan. Selama-lamanya. Kita faham apa? Bila sebut kekal selama-lamanya, kita faham apa? Kat dunia ni tak kekal kan? Sebab apa tak kekal? Bila sebut tak kekal, makna kita akan tua. Bila sebut tak kekal, kita akan mati. Itu makna tak kekal. Dan sebaliknya, bila sebut kekal, dia tak akan matilah. Kalau dah mati, dia tak panggil kekal. Dan dia tak akan tua. Dia tak akan sakit, dia tak akan demam, dia tak akan apa-apa saja yang mengganggu kebahagiaan kita dalam syurga. Semua tak ada. Berpeluh pun tak ada, penat pun tak ada, letih pun tak ada, sedih pun tak ada, takut pun tak ada. Itu makna kekal.
Okey? Dan kita perasan tak, bila Allah sebut balasan kepada orang yang kafir, sama ada di ahli kitab ataupun orang musyrikin, Allah kata naru jahannam, api neraka jahannam, khalidina fiha, kekal dalamnya tapi tak ada abadan. Perasan tak? Cuba tengok ayat 7. Abadan tak ada. Betul ke? Kau salah cetak, kenapa ni? Kenapa bila sebut orang kafir dalam neraka kekal dalamnya tapi tak ada abadan? Tapi bila sebut nikmat orang beriman dalam syurga kekal dan ada perkataan abadan. Abadan makna selama-lama. Kenapa? Apa hikmahnya? Itu tadabbur. Siapa ada jawapan? Mungkin kita dah baca lama surah ni kan, kita dengar pun lama, tapi kita tak perasan. Dalam surga Allah sebut abadan, dalam neraka Allah tak sebut abadan. Jadi ulama tafsir mengatakan antara sebabnya Allah nak bagi tahu bila sebut neraka ni azab dan bila sebut syurga nikmat. Jadi Allah nak bagi tahu rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Aku marah macam mana pun tak sampai hati nak sebut abadan. Tapi bila sebut nikmat, rahmat, aku nak sebut abadan. Sebab rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Dan juga Allah nak beritahu, kalau kamu nak kebaikan, pilihlah syurga sebab dia ada abadan. Kenapa nak pilih dalam neraka? Neraka ni sebenarnya kalau tak abadan pun dah ada perkataan kekal ni. Abadan hanya menegaskan. Jadi kenapa antara dua ni akal kamu dah jadi tak waras? Antara api dengan syurga kamu pilih api. Dahlah kekal pula tu. Yang ni pun kekal syurga. Yang tu pun kekal cuma tidak ada perkataan abadan. Macam mana? Sedangkan rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Macam mana akal kamu tak waras? Sebab tu bila Allah sebut balasan ni sebenarnya apa yang Allah nak? Apa yang Allah nak? Sebenarnya Allah nak bagi motivasi, Allah nak bagi dorongan pada orang beriman. Bila buat amal soleh yang menyebabkan kamu masuk syurga, jangan buat main-main. Jangan buat sambil lewa. Jangan buat lepas batuk di tangga. Sebab balasannya terlalu hebat. Balasannya terlalu hebat. Kalau kamu buat kerja untuk dunia, kamu buat sungguh-sungguh. Keluar pagi, balik petang. Tapi bila solat, bila zikir, bila baca Quran, bila belajar, kamu buat main-main. Sedangkan balasan di syurga khalidina fiha abadan. Ini antara sebab ni. Bila manusia buat ibadat, dia buat sambil lewa. Sebab apa? Masa dia solat, masa dia zikir, masa dia baca Quran, dia tak nampak balasan ni. Yang dia nampak apa dah? Aku nak sudah cepat-cepat solat. Yang dia nampak aku nak khatam Al-Quran. Yang dia nampak aku nak habiskan zikir ni 100 bilangan. Jadi akhirnya zikir itu tak menjadi lazat. Dan akhirnya zikir itu hanya sekadar habis bilangan saja. Kalau Quran khatam saja, tapi kelazatan beribadat tidak ada. Sebab itulah untuk menjadikan ibadat kita lagi banyak, bila buat ibadat jangan tengok hujung ayat. Jangan tengok khatamnya. Jangan tengok bilangan, tapi tengoklah balasannya. Kalau untuk dunia, rumah tak ada sungai pun, rumah pun kena bayar. Kadang-kadang hutang bank tak habis-habiskan. Tapi aku bekerja sungguh-sungguh dari pagi sampai petang. Kadang-kadang kat rumah pun buat kerja office lagi. Maka kenapa untuk syurga yang kekal abadi, yang ada sungai di bawah, kenapa aku buat sekejap-sekejap? Kenapa aku buat sambil lewa? Mana aku dah hilang pertimbangan. Kemudian Allah kata, radhiyallahu anhum. Apa lagi nikmat? Nikmat yang nikmat nikmat ahli syurga. Satu, syurga. Yang kedua, lagi besar, kekal. Yang ketiga, lagi besar, redha Allah. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepadanya.
dan waradu anhu. Allah waradu anhu dan mereka redha. Ini nikmat paling besar. Jangan ingat nikmat paling besar masuk syurga, tak. Macam kita nak pergi rumah orang kan. Kita pergi rumah orang, rumah tu besar, istana, makanan pun sedap. Semua kemudahan diberi, tapi tuan rumah tak reda pada kita. Kita tak akan seronok. Jadi nak makan pun rasa macam tak selera aja sebab tuan rumah tak reda. Sama juga kita masuk syurga. Kalau masuk syurga Allah tak reda, jadi nikmat duduk dalam syurga tidak ada. Maka sebab tu Allah bagi kemuncak nikmatnya ialah reda Allah. Bahkan ulama kata manusia ni terdiri pada jasad dan roh. Jasad dan roh. Maka nikmat pun Allah bagi berdasarkan dua ni. Nikmat untuk jasad apa dah? Syurga, sungai, buah-buahan, bidadari, itu untuk jasad. Dan nikmat untuk roh kita apa dah? Reda Allah. Hati puas. Hati puas. Jadi Allah reda pada mereka dan mereka pun reda kepada Allah. Kenapa Allah sebut Allah reda dahulu? Yang mana kena dulu? Allah reda pada kita dulu, baru kita reda pada Allah. Ulama mengatakan Allah sebut Allah reda dahulu sebab reda yang paling hebat, reda yang paling berkesan ialah reda Allah. Sebab Allah yang mencipta reda. Maka Allah sebut dia dulu. Yang sangat-sangat memberi kesan ialah reda Allah kepada manusia, bukan reda manusia kepada Allah. Kalau kita reda pada Allah, Allah tak reda pada kita, sia-sia. Tapi kalau Allah reda pada kita, pasti kita juga reda kepada Allah. Kemudian Allah beritahu, akhirnya zalika, demikian itulah liman. Itulah, demikian itu apa dia ni? Balasan syurga yang mengalir sungainya sentiasa, kemudian kekal dalamnya dan kemuncaknya dapat reda. Ini Allah kata untuk siapa ni? Itulah liman, untuk man, siapa yang khasya, takut Rabbahu, penciptanya. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu siapa yang layak dapat ni semua ni. Siapa yang layak dapat ni? Syurga, kekal, reda. Siapa ni? Orang yang masa kat dunia khasya Rabbahu, dia takut pada Tuhannya. Siapa pula yang takut pada Tuhannya? Allah sebut dalam surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28. Innama jadi tengok siapa yang layak dapat semua nikmat ni, iaitu orang yang takut pada Allah. Siapa yang orang takut pada Allah? Allah hurai pula dalam surah Fatir ayat 28. Ayat ni panjang kan? Ni di hujung dia. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya hanyalah yakhshallah, orang yang takut pada Allah tu, khasya Rabbahu, yang layak dapat syurga, dapat kekal dan dapat reda. Siapa? Orang yang takut pada Allah. Siapa? Min ibadihi, daripada kalangan hamba-hambanya yang ulama. Ulama ni jamak, plural. Kalau seorang, alim. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Yang layak dapat syurga Allah, yang layak dapat kekal dalam syurga, yang layak dapat reda hanya ulama' je. Hanya ulama' je. Oh Ustaz, saya bukan ulama', tak layak lah. Tak.
Ulama di sini maksud bukan orang yang berilmu banyak, bukan yang hafal Quran 30 juzuk, bukan yang belajar Sahih Bukhari, Sunnah Sittah, tak. Ulama ialah orang yang bila dia tahu je perintah Allah, sami'na wa ata'na. Bila dia tahu je perintah Allah, dia takut. Takut apa? Kalau tak buat, dosa. Kalau tak buat, dosa. Dia takutnya ada dua. Khasyah ni, khasyatun, satu. Takut dosa ataupun azab. Yang kedua, takut tidak diterima. Bila dia berilmu, dia kenal Allah, dia tahu perintah Allah, maka dia rasa takut. Takut apa? Takut kalau tak buat berdosa. Sebab dia dikenal Allah. Dia yakin janji Allah benar. Maka takutnya membawa kepada beramal ataupun taat. Lepas beramal, membawa pula takut yang kedua. Apa dah? Takut amalannya tak diterima. Ini sifat orang yang takut pada Allah. Sifat orang yang layak dapat syurga, kekal dan redha. Jadi takut dia pada dosa, takut pada azab, membawanya kepada sentiasa taat pada Allah. Yang kedua, bila dia taat, dia tak rasa seronok, dia tak rasa dah selamat, tapi dia takut lagi, takut amalannya tak diterima, maka membawa kepada ketiga, dia akan baiki lagi amalan, dia akan tambah lagi, takut yang ni tak diterima, ada yang lain. Ini Allah sebut takut pada dosa ni. Allah sebut dalam surah Al-Insan, sifat al-abrar, yakhafuna rabbahum, mereka sentiasa takut pada Tuhan mereka. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan tawila. Sifat al-abrar, yang mendorong dia beramal soleh, dia takut pada hari kiamat, yang hari itu abusan, manusia bermasa muka, semua takut kepada keputusan, ke syurga ataupun ke neraka. Jadi takut tu mendorongnya beramal. Kemudian takut pula bila beramal, takut tak diterima. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang dah beriman, beramal soleh dan bersedekah, tapi hatinya tetap wajilah, takut. Takut apa? Sebab dia akan kembali pada Allah, takut-takut amalan dia habis, hangus. Maka dia baiki lagi, dia tambah lagi, dia buat penambahkan baik. Jadi itulah sifat orang beriman yang layak dapat syurga kekal dan dapat redha Allah, iaitu orang yang yakhsyallah. Jadi senang cerita, kalau dia tak belajar Al-Quran, dia tak faham Al-Quran, tak mungkin dia kenal Allah. Mana mungkin dia kenal Allah tapi tak tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang dalam Quran, mana mungkin. Jadi asas utama manusia kenal Allah dan takut pada Allah, dia faham semua ayat-ayat yang Allah sebut dalam Quran. Jadi marilah kita sama-sama penuhkan masa PKP ini khususnya, dan kedua khususnya nak masuk bulan Ramadan. Lagi banyak masa untuk kita di rumah dan bagilah untuk Al-Quran. Sama kita dan keluarga, bagilah masa berjam-jam tak apa, supaya kita sampai tahap yakhsyallah. Sampai tahap kita takut pada Allah dan mendorong kita tak buang masa dah. Semua masa kita penuh dengan benda yang baik dan Allah suka, dan bila kita beribadat lagi banyak, kita lagi takut, lagi risau tak diterima, kita akan sentiasa beristiqamah sampailah Allah mencabut nyawa kita. Semoga kita mendapat ganjaran khairul bariyah, manusia yang terbaik. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada. Tak beramal dengan Al-Quran? Kalau tak beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, memang sesatlah. Sebab Nabi dia sebut dalam satu hadis yang sahih, aku tinggal pada kamu dua perkara, sekiranya kamu betul-betul berpegang, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Jadi Nabi kata, kalau pegang pada Quran dan Sunnah, kamu tak akan sesat. Maka mafhum sebaliknya,
kalau tak berpegang dengan Quran dan Sunnah, sesatlah. Sebab yang tak sesat pegang pada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ni dia tanya maksud rajak dengan khauf tu sama tak, maksud takut? Tak, dia rajak takut. Khauf takut, rajak mengharap. Sebab tu ulama kata iman orang beriman dia antara dua. Satu, dia antara dua ni. Satu, takut amalan tak diterima, maka dia akan baiki dan dia tak syok sendiri. Yang kedua, dalam takut-takut dia tak pernah putus asa, dia tetap mengharap rahmat Allah dan mengharap Allah terima. Jadi antara takut dan kena seimbangkan. Jadi takut dengan harap dua benda yang berbeza. Takut tak diterima, harap diterima. Takut pada azab Allah, takut buat dosa dan mengharap rahmat Allah. Dua benda yang berbeza. Bagaimana kita nak istiqamah dengan amal soleh, kejap rajin, kejap malas? Macam mana nak istiqamah dalam beramal soleh? Dia Nabi sebut dalam satu hadis yang Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Apa yang jaga Allah ni? Jaga perintah Allah dalam sepanjang masa. Kemudian yahfazka, Allah akan jaga pula kamu supaya sentiasa beristiqamah. Jadi salah satu nak kita istiqamah ialah kena pastikan kita sentiasa mentaati Allah. Dan macam mana nak mentaati Allah? Kita kena pertama termasuklah kena hubungan kita dengan Quran kena selalu. Sebab Quran tu zikrun. Quran sebagai zikrun. Fazakir wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan khususnya dengan Al-Quran sebab peringatan itu memberi manfaat. Kita selalu lupa kan. Tama-tama kalau tak ada kelas. Tama-tama sibuk dengan kerja kita, kerja dunia kita. Maka sebab tu Quran kena selalu baca, kena selalu tadabbur. Di mana-mana saja kita berada, tengoklah Quran, tengoklah terjemah. Sebab dia peringatan untuk kita yang selalu lupa. Kalau kita dah lupa, kemudian tak ada peringatan, yang tu kita hanyut, yang tu kita tak istiqamah. Jadi asas untuk kita istiqamah ialah dekatkan hubungan dengan Al-Quran, baca dan faham. Setiap hari. Sebagaimana Nabi dan para sahabat. Quran tu bermain di bibir mereka. Quran tu dalam hati mereka. Jangan baca bermusim. Jangan baca waktu penat. Jangan baca waktu tertentu pagi saja. Malam tak baca. Ataupun baca malam saja. Pagi tak baca. Yang lagi parah baca seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Okey. Yang kedua setelah kita bina hubungan dengan Al-Quran, bagi masa yang lebih banyak kepada Al-Quran, yang kedua pilih kawan. Kadang-kadang kawan yang akan melarakan kita. Sebab tu Nabi pesan pada kita, al-mar'u ala dini khalidihi, seseorang itu akan ikut gaya hidup kawan dia. Fal yanzur man yukhalilu. Maka perhatilah siapa yang kamu berkawan. Nabi pesan tu sebab Nabi tahu kadang-kadang kita nak istiqamah tapi berkawan dengan orang yang tak istiqamah. Kita nak solat awal tapi berkawan dengan orang yang selalu solat lambat, kita tak jadi. Jadi pilih kawan. Bukan makna putus hubungan, tak. Berkawan dengan berdakwah lain. Kita berkawan orang yang terbaik, tapi bila berdakwah pada semua orang. Yang ketiga, suasana tempat. Suasana tempat main peranan. Sebab itulah bila lelaki yang bunuh 100 orang, bila nak bertobat, guru tu bagi tahu kamu kena pindah tempat. Jangan duduk tempat ni. Sebab kalau tempat ni kamu tak boleh jadi baik. Kamu akan terus membunuh, kamu akan buat maksiat lagi. Jadi kadang-kadang suasana tempat tu memain peranan untuk kita istiqamah ataupun tak. Jadi kadang-kadang kawan, kadang-kadang tempat kerja kan. Kalau kita boleh elakkan, jangan duduk di tempat yang menyebabkan kita lara. Kadang-kadang duduk depan TV kan. Jangan duduk depan TV. Kadang-kadang duduk depan apa ni? Depan anak yang suka bercerita benda-benda kan. Itu bukan berkawan lah. Jadi kita sebagai ketua rumah ataupun ibu bapa kena pandai menguruskan rumah tu supaya akhirnya keadaan dalam rumah kita sentiasa orang yang berzikir, orang yang baca Quran dan buat benda yang baik saja. Itu akan membantu kita untuk istiqamah. Bila kita kuat hubungan dengan Allah, hubungan dengan Quran, maka kita berada di mana-mana kita akan jadi orang yang istiqamah sebagaimana pemuda Kahfi ya.
Bila dia keluar daripada bandar tu pergi duduk dalam gua, dia istiqamah. Hajar bila duduk di padang pasir, dia istiqamah, terus ingat pada Allah. Dan Nabi Yunus walaupun ditelan perut ikan, dia tetap istiqamah berzikir dalam, tapi asasnya mesti kuat. Sebelum tu asasnya mesti kuat, khususnya hubungan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Dah? Ada. Bagaimana kalau hanya baca maksud Melayu saja, kalau tak boleh baca yang Arab, Ustaz? Apa ni Al-Quran? Tak boleh baca Quran, tak boleh baca terjemahan. Okey, dia tak boleh baca ayat Quran, boleh baca terjemahan. Kalau dia baca terjemahan dan jumpa ayat ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan yang setakat dia mampu. Kalau dia jumpa terjemahan ni, dia baca, dia faham, maka dia tak akan bertanya soalan ni. Sebab apa? Dia kenal Tuhan. Tuhan sangat penyayang, Tuhan sangat adil, dan Tuhan tak pernah zalim pada hamba-Nya yang tak mampu. Jadi kalau tak mampu baca, tak ada masalah, baca Quran terjemahan. Tapi dalam masa sama kena belajar membaca dengan betul. Kalau dah belajar bertahun-tahun, tak boleh baca juga dengan betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lagi pula, antara baca dengan betul dengan faham dan ikut ajar Al-Quran, yang paling wajib dan besar tanggungjawab ialah faham dan ikut. Adapun baca tu ikut kemampuan kita. Kalau dah tak mampu, kadang-kadang orang lidah dah keras kan, baru nak belajar Quran umur 60, lidah dah keras, memang tak boleh dah, tak boleh lembut dah. Maka baca terjemahan, dan bila faham, amalkan apa yang dia faham. Okey, cukup lah. Ada lagi lah Ustaz. Ya, anak betul lah lepas tu. Ustaz, macam mana selalu dibaca ya Allah Ta'ala ayat Okey, yang zikir yang selalu dibaca oleh sebahagian orang dalam masyarakat kita, apa zikir itu? Ilahi lastu firdausi ahla, kan? Wahai Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, syurga Firdaus, dan dalam masa yang sama aku tidak mampu menanggung nerakamu. Pertama, itu bukan hadis Nabi, bukan zikir daripada Nabi, dan bukan zikir daripada para sahabat. Tapi disebut oleh ulama itu adalah zikir daripada orang yang datang kemudian, yang kebetulan daripada seorang yang tasawuf, yang terlibat dengan tarikat. Dia baca ketika tawaf, kemudian ada seorang dengar, dia catat. Kemudian bila dia catat, dia masuk dalam kitab fiqh. Maka akhirnya menjadi zikir yang dibaca oleh masyarakat, sebahagian masyarakat kita. Tapi dia bukan daripada Nabi. Jadi nasihat saya, tak perlu kita baca, sebab dia bukan daripada Nabi. Allah kata kalau kamu cinta Allah dan Rasul, maka ikutlah Nabi. Apa saja zikir ke, apa saja amalan ke, yang terbaik ialah ikut yang Nabi ajarkan. Satu. Yang kedua, kenapa kita nak bagi tahu kepada Tuhan kita tak layak masuk syurga? Allah kata buat sesuatu sehingga kamu masuk syurga. Allah yang cakap. Ni, Allah kata siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, dia makhluk terbaik dan layak dapat syurga. Allah tak sebut siapa. Melayu ke, India ke, Jepun ke, orang Afrika ke, Allah tak sebut siapa. Maknanya semua orang layak masuk syurga. Kenapa kamu nak merendah diri, tak kena pada tempat? Dan juga yang ketiga, kisah isteri Fir'aun. Allah buat contoh dalam Quran, dalam surah At-Tahrim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Isteri Fir'aun ni jahat daripada kita. Dah lama dia buat maksiat, dia syirik pada Allah. Tapi bila dia beriman dan diseksa oleh Fir'aun, masa tu apa yang dia baca? Adakah dia baca zikir, aku tak layak masuk syurga kamu sebab aku baru beriman? Tak. Yang dia minta ialah Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Wahai Tuhan, ibni binalah indaka, di sisi engkau, baitan, sebuah istana, fil jannah, di syurga. Jadi isteri Firaun yang baru je beriman terus minta syurga yang paling tinggi di sebelah Tuhan. Dan Allah rakam doa Asyah ini dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Pengajarannya apa? Semua orang layak. Memang Allah buat syurga untuk kita. Kalau kita tak layak, siapa yang layak? Siapa yang layak? Kalau wanita yang melacur layak masuk syurga hanya bagi minum pada anjing, kita tak adalah pelacur. Kita bukan pencuri, bukan perasuah dan tak bunuh orang pun. Macam mana tiba-tiba rasa tak layak ni? Jadi
Jangan rasa rendah diri tak kena pada tempat. Jangan buang masa dengan baca zikir tu. Sebaliknya, bacalah zikir yang datang daripada Nabi. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringkas je, pendek lagi daripada zikir tu. Tapi ganjarannya besar. Sangat Allah suka, sangat memberatkan timbangan dan mudah di lidah. Pasti dapat pahala yang besar. Kenapa duk buang masa baca zikir yang bukan daripada Nabi dan merendah, tak dapat pahala pun? Minta maaf saya cakap, baca zikir tu tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia bukan zikir. Dan yang kedua, bukan daripada Nabi. Itu bukan zikir. Zikir ialah kita puji Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah yang maha agung. Tapi bila kita kata aku tak layak masuk syurga, itu bukan zikir. Itu bukan zikir. Kemudian hadis juga Nabi sebut, yang terakhir Nabi sebut, iza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Bila kamu nak minta syurga, Nabi tak cakap pada orang tertentu, kepada semua umat dia, termasuk kita. Bila kamu nak minta syurga, fas'alu al-firdausal a'la. Minta syurga firdaus yang maha tinggi. Nabi tak kata kamu nak minta syurga tak layak, minta yang rendah aja. Tak. Nabi kata minta syurga yang paling tinggi. Makna Nabi nak ajar kita, bila nak minta syurga, minta cita-cita kamu kena tinggi. Jangan minta yang paling rendah. Sebab kalau minta yang paling rendah, tiba-tiba tak dapat, masuk neraka. Jadi cita-cita dunia pun kena tinggi, cita-cita di akhirat yang kekal abadi lagi kena tinggi. Kalau tak dapat yang firdaus, dapat jannatun na'im, paling kurang. Jadi bila Nabi kata minta, jangan pula mengatakan tak layak. Saya tak layak. Nabi kata minta, saya tak layak. Jangan bangkang apa yang Nabi cakap. Nabi kata minta, minta. Wallahu alam. Cukup ah? Ya, cukup Ustaz. Okey. Besok ada kelas ah? Besok ada kelas berkenaan dengan puasa, khusus berkenaan dengan puasa. Pukul 10.30 macam biasa, insya-Allah. Sekian, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.